Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan ceritakan tentang apa yang dimaksudkan dengan PAJSK. PAJSK adalah gabungan beberapa perkataan iaitu pentaksiran, aktiviti, jasmani, sukan dan kokurikulum. PAJSK adalah pentaksiran yang ditadbir, direkod dan dilapor melalui penyertaan, penglibatan, pencapaian murid dalam aktiviti sukan, kokurikulum dan ekstra kokurikulum. PAJSK dilaksanakan dari tahun 4 sehingga tahun 6 bagi pelajar sekolah rendah, kemudian dari tingkatan 1 sehingga tingkatan 6 pelajar sekolah menengah. PAJSK merangkumi 5 aspek iaitu yang pertama aktiviti jasmani, yang kedua adalah kesihatan, yang ketiga adalah sukan, yang keempat adalah kokurikulum dan yang terakhir adalah ekstra kokurikulum. Berikut adalah matlamat dan objektif PAJSK. Tadi kita dah tengok apa matlamat dan juga objektif PAJSK. Seterusnya adalah kepentingan PAJSK. Kepentingan PAJSK ada 4, iaitu yang pertama adalah dapat melaporkan keseluruhan pencapaian murid. Yang kedua adalah guru dapat menilai dan mengukur tahap perkembangan fizikal, kecergasan dan kerohanian murid, yang itu dipanggil sebagai development growth sepanjang murid berada di bangku sekolah. Yang ketiga adalah membantu perkembangan potensi murid secara fizikal, kecergasan dan kerohanian dari satu tahap ke satu tahap yang lebih tinggi. Yang terakhir adalah sebagai rujukan bagi mengesan penguasaan kemahiran fizikal, kecergasan dan kerohanian murid melalui portfolio yang telah disediakan. PAJSK mempunyai 3 komponen, iaitu yang pertama adalah SEGAK dan BMI, yang kedua adalah kokurikulum, yang ketiga adalah ekstra kokurikulum. Bagi ketiga-tiga komponen ini, rakan daripada satu kumpulan dengan saya akan menceritakan dengan lebih detail apa yang dimaksudkan dengan SEGAK dan BMI, kokurikulum dan juga ekstra kokurikulum. Okey, jom kita tengok. Lebih detail, lebih sejahtera. Adakah anda pernah mendengar apakah yang dimaksudkan dengan SEGAK? SEGAK merupakan salah satu set ujian standard kecergasan fizikal kebangsaan yang mengukur daya kecergasan fizikal seseorang murid berasaskan kesihatan. Terdapat 4 komponen yang diukur melalui ujian SEGAK ini, iaitu yang pertama adalah dari segi daya tahan kardiovaskular, iaitu ujian naik turun bangku selama 3 minit. Yang kedua adalah flexibility, iaitu ujian jangkauan meluncur. Yang ketiga adalah daya tahan kekuatan otot, iaitu dari segi ujian ringkuk tubi separa. Dan yang keempat adalah daya tahan kekuatan otot dari segi ujian tekan tubi. Apakah itu BMI? BMI adalah indeks desain tubuh, iaitu Body Mass Index. BMI adalah ukuran untuk menilai berat badan anda berbanding dengan ketinggian. SEGAK diilhamkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2005. Format pentaksiran SEGAK dan BMI dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada 9 Julai 2008. Ujian SEGAK hendaklah dilaksanakan di setiap sekolah untuk 2 kali setahun, iaitu pada bulan Mac dan Ogos bagi murid tahun 4 hingga tingkatan 6. Objektif melakukan ujian ini adalah murid dapat mengetahui kepentingan kecergasan fizikal dan juga murid dapat menganalisis dan menyimpan rekod kecergasan fizikal individu. Seterusnya, kokurikulum. Pentaksiran sukan dan kokurikulum adalah untuk mengukur aktiviti sukan dan kokurikulum murid seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Kokurikulum ini adalah bertujuan untuk membangunkan model insan dalam usaha memupuk nilai, sasya dan jati diri seseorang murid. Terdapat 3 komponen dalam kokurikulum, iaitu yang pertama adalah kelab dan persatuan,
yang kedua adalah unit beruniform dan yang ketiga adalah sukan dan permainan. Contoh kelab dan persatuan adalah Persatuan Bahasa Melayu, Persatuan Sains, Kelab Pengguna, Kelab Reka Cipta dan sebagainya. Contoh badan beruniform adalah Pandu Puteri, Kadet Remaja Sekolah, Kadet Polis, Kadet Bomber dan sebagainya. Contoh sukan dan permainan adalah olahraga, bola jaring, bola baling, hoki dan sebagainya. Adakah anda pernah mendengar apakah yang dimaksudkan dengan satu murid satu sukan? Dasar ini merupakan nilai tambah pelaksanaan PAJSK iaitu pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan co-curriculum. Dasar satu murid satu sukan ini mewajibkan mengadakan aktiviti sukan di setiap sekolah iaitu bagi sekolah rendah murid tahun 4 hingga tahun 6, bagi sekolah menengah murid tingkatan peralihan hingga tingkatan 6. Bagi murid prasekolah hingga tahun 3, tidak diwajibkan menyertai program ini berdasarkan kemampuan sekolah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni Abdul Aziz bin Muhammad Johan akan menyambung daripada pembentangan kawan saya yang tadi. Saya akan menerangkan mengenai extracurriculum. Extracurriculum merupakan satu kegiatan sukarela yang bermanfaat yang dilakukan dalam ataupun luar waktu sekolah, yang terdiri daripada 5 elemen utama iaitu perkhidmatan, anugerah khas, khidmat masyarakat, nilam, TIMMS dan PISA. Untuk perkhidmatan ialah elemen jawatan yang disandang oleh murid-murid bagi memudahkan pentadbiran sekolah. Contohnya seperti di kanan ini iaitu ketua kelas dan PRS. Pemakaiannya seperti rubrik kanan ini. Seterusnya, anugerah khas ialah pemberian pengiktirafan oleh agensi kerajaan ataupun badan bukan kerajaan yang dan aktiviti kurikulumnya dilakukan di dalam ataupun di luar waktu sekolah. Contohnya, anugerah pengangkat diraja. Contoh lain seperti di kanan ini, pengangkat diraja Tunas Puteri yang mewakili peringkat kebangsaan daerah ataupun negeri. Seterusnya, khidmat masyarakat ialah kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan secara berkumpulan dan mempunyai motif yang sama dan juga boleh dijalankan secara berulang. Aktiviti ini sekurang-kurangnya hendak dijalankan selama 3 jam. Contoh khidmat masyarakat ialah pengurusan bencana dan juga mencuci pantai semua tu. Ini contoh pengiraan bagi pemakan tersebut. Seterusnya, nilam. Nilam singkatan bagi Nadi Ilmu Amalan Membaca. Ialah sebuah penyertaan yang menggalakkan pelajar untuk membaca buku. Markah akan dikumpulkan dan akan dikira sehingga tamat waktu sehingga akhir persekolahan. Ini contoh pemakaiannya iaitu gangsa, perak dan juga emas, dan peringkat paling tinggi sekali ialah Nadi Ilmu Amalan Membaca. Yang akhir sekali ialah TIMMS dan juga PISA. TIMMS ini ialah merupakan ujian menguji tahap penguasaan pelajar dalam bidang matematik dan juga sains. Manakala PISA juga ujian yang sama tetapi tambah lagi satu iaitu penguasaan pembacaan. PISA ini ditumpukan pada pelajar 15 tahun ke bawah. Pemakaiannya seperti di kanan ini dan juga tempoh sah laku markahnya hanya untuk ujian itu diambil sahaja. Okey, itu sahaja daripada saya dan saya akan serahkan kepada kawan saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurit Zazriana. Saya akan menuliskan pembentangan tentang aspek pentaksiran, di mana aspek pentaksiran ini dia mempunyai 3 aspek utama, iaitu aspek penlibatan, penyertaan dan prestasi. Okey, untuk
untuk aspek ini dia merangkumi 110 markah, di mana aspek pelibatan merangkumi 50 markah, aspek penyertaan merangkumi 40 markah dan aspek prestasi merangkumi 20 markah. Di bawah pelibatan ni dia mempunyai elemen-elemen dia, iaitu elemen jawatan yang merangkumi 10 markah, elemen peringkat yang merangkumi 20 markah, elemen komitmen 10 markah dan yang terakhir ialah elemen khidmat sumbangan iaitu 10 markah. Untuk penyertaan 40 markah itu di bawah elemen kehadiran dan prestasi 20 markah itu di bawah elemen pencapaian. Okey, seterusnya ini contoh untuk skor bagi aspek pelibatan elemen untuk jawatan yang di setang rendah iaitu 10 markah. Okey, kalau kita lihat ada 3 jenis iaitu jenis unit uniform anjuran jabatan atau agensi kerajaan, satu lagi untuk kelab persatuan atau permainan, dan yang ketiga tu untuk uniform anjuran badan bukan kerajaan atau NGO. Setiap markah ni selalunya telah diberikan rubrik rubrik untuk setiap jawatan yang telah kita sandang. Seperti selalunya untuk contohnya untuk kelab dan persatuan, selalunya pengerusi kapten pasukan selalunya diberikan 10 markah. Naib pengerusi, penolong atau setiausaha selalunya 8 markah. Penolong setiausaha 6 markah. Ahli aktif 4 markah dan ahli berdaftar 2 markah. Okey, seterusnya adalah elemen komitmen dalam aspek pelibatan, di mana markah tertinggi maksimum ni adalah 10 markah. Okey, untuk komitmen tu guru boleh melihat dalam beberapa perkara, iaitu seperti menunjukkan kepimpinan dan menguruskan aktiviti di mana dia merangkumi 3 markah. Dan untuk yang 2 markah iaitu menyediakan peralatan, membantu guru, mengemas peralatan, membersihkan kawasan, menempati waktu, menunjukkan minat, memberikan kesungguhan, mengikut arahan, mencuba, memberi diri semua dan mana-mana nilai murni yang boleh diperhatikan dan diberikan markah. Seterusnya adalah elemen khidmat sumbangan, di mana markah maksimumnya adalah 10 markah. Okey, perkara yang dilihat dalam elemen khidmat sumbangan ni ialah atlet atau peserta. Murid yang berdaftar sebagai atlet atau peserta dalam program atau pertandingan yang telah dilakukan. Selalunya markah yang akan diberikan ialah 10 markah. Untuk kemahiran khusus melibatkan kemahiran khusus atau berkaitan aspek teknikal, pengadilan, jurulatih pasukan yang berkaitan dengan aspek teknikal juga akan diberikan 10 markah. Okey, untuk persembahan, pelibatan murid yang terlibat dalam aktiviti seperti persembahan selingan selalunya diberi 8 markah. Untuk sokongan iaitu membantu dari segi menjanjikan aktiviti kelab, persatuan, sukan sekolah seperti mengambil bahagian dalam pembarisan atau persembahan, kumpulan sorak, penyokong dan yang berkaitan selalunya akan diberikan 5 markah. Okey, seterusnya adalah elemen kehadiran iaitu merangkumi 40 markah. Okey, kehadiran ini dia mengikut kehadiran yang dihadir oleh seorang pelajar atau pelajar, iaitu apabila bilangan perjumpaan atau kehadiran itu sekali, markah yang akan diberikan ialah 3.33. Jika 2 kali 6.66 dan seterusnya hingga perjumpaan yang ke-12 iaitu sebanyak 40 markah. Okey, yang terakhir adalah elemen tahap pencapaian, iaitu merangkumi sebanyak 20 markah, di mana perkara-perkara yang dilihat adalah mengikut peringkat dan skor atau dapatan atau hasil daripada peringkat yang telah dicuburi, seperti Johan atau mendapat tempat kedua, ketiga dalam setiap pertandingan yang telah dilakukan. Okey, untuk peringkat antarabangsa, Johan dapat 20 markah, Naib Johan 19 markah dan tempat ketiga 18 markah. Okey, untuk kebangsaan,
Johan 17 markah, Naib Johan 16 markah, tempat ketiga 15 markah. Untuk negeri, Johan dapat 14 markah, tempat kedua 13 dan tempat ketiga 12. Untuk bahagian Sabah dan Sarawak, markah ni lain, iaitu Johan sebanyak 12 markah, Naib Johan 11 markah dan tempat ketiga 10 markah. Untuk zon atau daerah, markah untuk Johan selanjutnya 11 markah, untuk tempat kedua 10 markah dan tempat ketiga 9 markah. Untuk peringkat sekolah pula, Johan selanjutnya 8 markah, Naib Johan 7 markah, tempat ketiga 6 markah dan tempat keempat 5 serta tempat kelima 4 markah. Okey, saya akan teruskan dengan aspek dan elemen yang dinilai dalam aktiviti sukan dan kurikulum dan juga sedikit contoh pengiraan bagi penilaian kurikulum. Okey, antara aspek yang dinilai dalam aktiviti kurikulum, yang pertama ialah penglibatan. Penglibatan ni ia merangkumi dia punya jawatan, peringkat, komitmen dan juga khidmat sumbangan. Okey, yang kedua ialah penyertaan, iaitu dari segi kehadiran dia dalam aktiviti kurikulum. Dan yang ketiga ialah prestasi, iaitu tahap pencapaian pelajar tersebut. Okey, ini merupakan aspek yang dinilai dan juga agihan markah. Okey, yang pertama ialah kehadiran yang mempunyai markah yang tertinggi, iaitu sebanyak 50 markah. Yang kedua ialah jawatan disandang 10 markah, penglibatan 20 markah, pencapaian 20 markah dan juga markah bonus iaitu sebanyak 10 markah. Dan jumlah keseluruhan markah bagi penilaian aktiviti kurikulum ini ialah sebanyak 110 markah. Okey, saya teruskan dengan contoh pengiraan. Saya akan mengambil contoh bagi aktiviti kurikulum bagi pelajar X. Okey, daripada pasukan bandar beruniform. Okey, pelajar X ni kehadiran dia penuh, maknanya dia menghadirkan diri dia ke 18 perjumpaan. Jadi dia layak untuk dapat 50 markah. Okey, jawatan di sana pula, pelajar X merupakan ahli aktif. Jadi dia layak untuk dapat 4 markah. Yang ketiga ialah penglibatan. Okey, pelajar X dia menghadirkan diri dia dalam jambori penangkap negeri. Jadi dia dapat 14 markah. Okey, dia melibatkan diri dalam peringkat negeri, jadi dia layak untuk dapat markah yang tinggi. Okey, manakala untuk pencapaian dia pula, dia berjaya mendapat tempat ketiga kawat kaki peringkat negeri. Maknanya dia dapat 12 markah. Jadi jumlah keseluruhan untuk badan beruniform, pelajar X dapat 80 markah. Okey, manakala bagi kelab dan persatuan bagi pelajar X pula, untuk kehadiran 10/12, maknanya kat sini pelajar tersebut dia hanya menghadirkan diri sebanyak 10 kali daripada 12 perjumpaan. Jadi dia hanya dapat 42 markah. Okey, jawatan di sana pula dia merupakan AJK Persatuan Sejarah. Jadi maknanya kat sini dia ada jawatan dalam persatuan tersebut, jadi dia dapat 5 markah. Okey, dan manakala pelibatan, dia menyertai seminar penulisan sajak peringkat negeri. Okey, jadi dia dapat 14 markah. Dan manakala untuk pencapaian, dia mendapat tempat kedua iaitu Naib Johan dalam pertandingan bahas antara kelas. Jadi dia dapat 7 markah. Jadi jumlah keseluruhan untuk kelab dan persatuan dia dapat 68 markah. Okey, bagi sukan dan permainan pula, kehadiran dia penuh 12/12. Maksudnya dia menghadiri keseluruhan perjumpaan dan dia layak dapat 50 markah. Okey, jawatan di sana pula dia merupakan AJK bola sepak bagi 18 tahun ke bawah dan dia dapat 5 markah. Dan perlibatan pula dia mewakili negeri dalam pertandingan balapan MSSM. Jadi dia dapat 14 markah. Dan pencapaian dia pula dia mendapat tempat kedua dalam pertandingan timbang bola Piala Naik peringkat kebangsaan. So dia dapat 16 markah. Jadi agak tinggi ya di situ sebab dia melibatkan diri pada peringkat kebangsaan. Jadi jumlah keseluruhan bagi sukan dan permainan dia dapat 85 markah.
Okey, ni kita senaraikan kembali aktiviti yang pelajar X terlibat. Okey, pada uniform dia dapat 80 markah, jadi dapat grade A. Okey, dan kelab dan persatuan pula dia dapat 68 markah, grade B. Dan kelab sukan permainan dia dapat 68 markah juga dan grade B. Okey, jadi kita tengok markah keseluruhan bagi ketiga-tiga aktiviti, iaitu pada uniform pelajar X dapat 80 markah. Manakala bagi kelab dan persatuan pelajar X dapat 68 markah dan sukan dan permainan pelajar X dapat 85 markah. Jadi untuk kira seterusnya, kita akan hanya mengambil kira dua tertinggi sahaja. Okey, so kat sini jumlah yang tertinggi 85 dan juga 80. Okey, jadi 80 dan 85 ni dipuratakan, iaitu dibahagikan dengan 2. So pelajar X dapat 82.5. Jadi 82.5 ni ditambah pula dengan markah bonus. Sekiranya pelajar tersebut merupakan ketua murid bagi sekolah tersebut, so dia berhak lagi dapat 10 markah. Jadi markah keseluruhan 82.5 ditambah pula dengan markah bonus sebanyak 10. Jadi dia dapat 92.5. Jadi grade keseluruhan pelajar X dapat A dalam aktiviti kurikulum. Okey, yang terakhir adalah untuk kesimpulan. Okey, kesimpulannya ialah segala aktiviti atau pelibatan pelajar dalam aktiviti sukan atau kokurikulum akan dicatat di dalam aplikasi PAJSK oleh guru kelas jika pelajar mengikut prosedur atau langkah yang telah digariskan dengan betul dan membawa borang kehadiran aktiviti dengan mendapatkan tanda tangan guru penasihat untuk mengesahkan kehadiran dan akhirnya diberikan kepada guru setelah program tersebut berakhir atau selesai. PAJSK ini sangat membantu untuk pelajar kerana memberikan peluang kepada pelajar dan nilai tambah kepada diri mereka sendiri untuk lebih aktif dan mencapai kualiti hidup bermasyarakat serta menambahkan pengalaman mereka untuk dibawa ke masa hadapan. Sekian, terima kasih.